Selamat datang ke channel Cukup Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 5 metode tingkatan 5 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang ketiga iaitu 5.3 gabungan transformasi. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi sebelum anda belajar tentang gabungan transformasi, saya akan nasihatkan anda untuk mahir semula atau imbas kembali 4 jenis transformasi yang pernah anda belajar, iaitu 3 daripada tingkatan 2 dan juga 1 daripada awal bab ini. Jadi di sini saya bezakannya kepada dua kumpulan besar bergantung kepada bentuk dan juga saiz image-nya. Jadi kumpulan yang pertama tu adalah objek dan image-nya adalah congruent, dan kalau anda masih ingat, maksud congruent tu adalah bentuk yang sama dan juga saiz yang sama. Jadi dalam kumpulan ini kita ada 3 jenis transformasi iaitu translasi, pantulan dan putaran. Jadi kalau anda nak imbas kembali, anda boleh lihat link video yang saya kepil bersama. Dan untuk kumpulan yang kedua pula adalah objek dan image tu adalah serupa. Jadi serupa tu maksudnya adalah bentuk yang sama tapi saiz tu mungkin berbeza. Jadi di sini melibatkan pembesaran lah, iaitu sama ada dibesarkan atau dikecilkan. Jadi anda mesti kena mahirkan dulu 4 jenis transformasi ini sebelum anda belajar gabungan transformasi. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita akan belajar dahulu 5.3a menentukan image dan objek bagi gabungan transformasi. Sebenarnya bahagian ni kita pernah belajar untuk setiap satu transformasi yang sebelum ni. Cumanya yang sebelum ni kita belajar secara satu-satu. Untuk gabungan transformasi itu kita akan gabungkan sekurang-kurangnya 2 transformasi dan di sini kita diwakili dengan huruf AB. Dan di sini macam mana kita gerakkannya? Kita akan gerakkan dahulu yang B, iaitu yang di hujung sebelum kita gerakkan yang depan. Jadi anda ingatlah, dan huruf AB ni tidak semestinya mesti AB lah. Dia boleh diwakili dengan apa-apa huruf untuk suatu transformasi. Jadi di sini raja di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk menentukan image atau objek bagi suatu gabungan transformasi AB. Jadi di sini kita ada satu objek dan di sini saya cuba untuk bagi satu contoh titik K. Dan kita akan lakukan transformasi B dahulu sebab dia di hujung. Maka selepas tu kita ambil image yang pertama tu, kita akan tandakan satu titik di sini, K titik. Selepas tu baru kita gerakkan lagi dengan lakukan transformasi A. Dan akhir sekali kita ambil image tu, kita akan tambah lagi satu titik. Biasanya untuk gabungan transformasi tu kita memang akan nampak untuk image tu dia akan ada 2 tanda tu sebab bermaksud dia sudah gerakkan 2 kali. Jadi selepas kita sudah mahir untuk carikan image, kita perlu juga tahu macam mana kita carikan objek diberi image-nya. Jadi apabila kita nak carikan objek tu, kita terpaksa jalan secara terbalik, iaitu kita mesti kena mulakan daripada A dahulu, lepas tu baru B. Dan untuk A pula, kita nak tentukan objek ya, bukan nak tentukan image. Jadi apabila kita diberi satu transformasi itu, kita perlu ingat sendiri, kita nak carikan objek. Maka kita mesti jalan secara terbalik dan kita dapatkan objek bagi transformasi A dan kita dapat K tanda ni. Selepas tu baru kita gerakkan B dan ingat sekali lagi kita nak tentukan objek, bukan carikan image ya. Maka kita perlu jalan secara terbalik. Baru kita akan berikan yang asalnya, iaitu objek asal di sini. Jadi selepas tu mari kita kajikan contoh satu persatu. Jadi contoh yang pertama ini adalah contoh 15. Raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada sata kartes. Diberi bahawa transformasi P, Q dan R. Tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2 dan juga RQ. Jadi perhatikan di sini kita melibatkan translasi, putaran dan juga pembesaran. Maka anda mesti kena mahirkan transformasi setiap satu sebelum anda lihat contoh ini ya. Jadi di sini contoh A itu P kuasa 2. P kuasa 2 tu maksudnya adalah translasi 31. Dan anda perlu tahu untuk translasi atas tu adalah X dan bawah tu adalah Y. Dan untuk positif pula, X tu dia hanya pergi ke depan. Dan untuk negatif pula, dia akan undur ke belakang. Untuk Y pula, dia akan naik atas kalau positif. Kalau negatif tu akan turun bawah. Dan perhatikan di sini untuk 31 tu, dia adalah positif. Maksudnya dia akan gerak 3 ke depan dan 1 ke atas. Dan dia mesti akan pergi ke depan dulu, baru dia naik atas. Jadi untuk P kuasa 2 tu, maksudnya adalah PP lah. Maka dia akan gerakkan 2 kali translasi itu. Jadi di sini kita lihat kepada kita punya bentuk asal iaitu A
Dan kita mulakan dengan satu bucu lah. Contohnya saya mulakan daripada atas ni. Dan anda boleh mulakan dengan mana-mana satu saja. Dan dia akan gerakkan 3 ke depan. Jadi di sini saya gunakan gelombang untuk memudahkan anda kesan di mana pergerakan saya. Jadi di sini dia akan gerakkan 1, 2, 3 ke depan. Lepas tu 1 ke atas. Maka saya akan dapatkan image yang pertama selepas pergerakan transformasi P. Dan saya akan gerakkan sekali lagi iaitu 3 ke depan dan 1 ke atas. Jadi di sini saya sudah dapat image untuk gabungan transformasi P01 waktu iaitu T. Jadi disebabkan dia sudah siap-siap lukiskan image tu, kita hanya perlu kesan satu pasangan bucu sepadan sudah cukup. Jadi kalau anda ragu-ragu, anda juga boleh cuba dengan bucu kedua, memangnya akan sama juga. Jadi di sini 3 ke depan dan 1 ke atas. Jadi sampai sini, lepas tu 3 ke depan, 1 ke atas. Jadi memanglah kita punya image tu adalah image T lah. Jadi sangat mudah saja untuk bahagian ni. Dan ingat yang gelombang tu sebenarnya tak payah tunjukkan lah. Saya tunjukkan untuk memudahkan anda kesan di mana pergerakan saya sahaja. Jadi untuk transformasi itu sebenarnya adalah salah satu jenis transformasi yang paling mudah lah. Iaitu kita hanya lihat adakahnya ke depan, ke belakang atau ke atas dengan ke bawah. Macam tu sahaja. Jadi mari kita lihat B pula iaitu RQ. Jadi untuk RQ tu dia akan gerakkan Q dahulu baru gerakkan R. Jadi di sini sama juga saya akan kesan mulakan daripada satu bucu dan bucu yang saya pilih tu saya pilih yang bahagian ni lah. Jadi mana-mana satu pun boleh. Q itu adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Jadi di sini kita tandakan dahulu pusat kita iaitu 3 dan 4. Jadi 3 di sini, 4 di sini. Jadi macam tu. Jadi untuk putaran tu kita perlu sambungkan dengan garis putus-putus dahulu supaya untuk memudahkan kita macam mana dia putarkan. Jadi di sini adalah lawan arah jam, dia adalah bentuk seperti itu. Dan disebabkan garisan kita ni dia adalah sengit. Jadi agak sukar untuk kita lihat. Dan apa yang saya ajar semasa tingkatan 2, saya ajar untuk lukiskan bentuk L. Jadi bentuk L tu maksudnya seperti inilah. Saya akan lukiskan bentuk L seperti ini. Dan kita boleh lebih mudah untuk pusing. Jadi di sini dia umpama jam tu pada 9. Jadi di sini pusing 90 darjah lawan arah jam dia akan pergi ke dan kita boleh kirakan jaraknya dengan kirakan bilangan petak yang dilalui itu. 1 2 3 4. Maka di sini dia mesti juga 4. 1 2 3 4. Jadi ini memang 4 dan dia gerak lagi 1 2 2. Jadi di sini 1 2. Jadi dia akan sampai di sini. Jadi kalau anda gunakan garis putus-putus pun boleh, tapi bahagian tu kemungkinan besar anda macam agak-agak lah. Jadi kalau untuk garis yang sengit tu, saya akan nasihatkan anda gunakan bentuk L yang saya tunjukkan. Jadi selepas tu, barunya akan gerakan R. Jadi nak gerakan R pula adalah pembesaran pada pusat 8 sifar. Jadi tandakan dulu 8 sifar di mana? 8 sifar di sini dengan faktor skala 2. Jadi di sini yang ini adalah objek sebab kita belum gerakkannya. Jadi jarak di sini adalah 1, 2, 3. Maka kita boleh jangkakan 3 ini darab dengan 2 menjadi 6. Jadi macam mana kita kirakan? Ini 3 sudah, 4, 5, 6. Kita punya image untuk bucu ini akan sampai ke bahagian ni. Jadi di sini memang kita sudah dapat satu pasangan. Maksudnya jawapannya memang tabdil lah. Jadi kalau anda ragu-ragu dan anda nak cuba untuk titik yang lain pun boleh juga. Jadi saya padamkan dulu untuk memudahkan kita lihatlah. Jadi di sini kalau saya gunakan bucu yang atas ni dan saya akan tandakan dahulu pusat putaran iaitu 3 4 di sini dan kita sambungkan dengan garisan putus-putus. Jadi sekali lagi dia adalah garisan yang sengit, maka saya akan nasihatkan anda gunakan garisan L tu. Jadi macam mana kita gunakan L tu sebenarnya banyak cara lah. Kita boleh gunakan seperti ini pun boleh. Dan kita kirakan bilangan petaknya lah. Supaya kita lukiskan garisan L yang sama. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Ini adalah 1. Jadi selepas kita lukiskan bentuk L tu, kita boleh lukiskan image-nya lah. Jadi sekali lagi dia akan putar 90 darjah. Jadi kita punya bentuk L tu akan turun ke bawah. Dan ingat untuk kirakan bilangan petak tu iaitu sama seperti tadi iaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Dan kita ada bentuk L tu. Dan jangan salah arah, dia adalah sebelah ini. Dan tandakan kita punya image bagi putaran kita. Selepas tu baru kita carikan image untuk pembesaran, ya, untuk transformasi A lah. Jadi untuk pembesaran tu kita perlu tandakan kita punya pusat dahulu, iaitu 8 sifar. Jadi lepas tu kita sambungkan objek tu dengan kita punya pusat pembesaran. Ingat, image bagi transformasi yang pertama tu adalah objek bagi transformasi yang kedua. Dan kita lihat pembesaran tu adalah kita lihat kepada jarak di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tu akan darabkan dengan faktor skala 2 tu menjadi 12. Panjangkan garisan putus-putus tu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini dia punya petak tu memang adalah di sini, iaitu segitiga yang sama seperti tadi. Maka kita punya jawapan tu adalah tabdil. Jadi di sini image kita tu adalah bentuk tabdil lah. Jadi macam tu sahaja. Jadi sebenarnya kita carikan satu bucu sepadan sudah cukup lah. Jadi begitu saja untuk contoh ini. Mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk contoh 16, dalam raja di sebelah, trapezium G ialah image bagi satu objek di bawah gabungan transformasi. Jadi di sini kita lihat ada dua tanda tu, maksudnya dia sudah gerakkan 2 kali transformasi lah. Diberi bahawa transformasi T, V dan W, tentukan objek bagi transformasi G di bawah gabungan transformasi yang berikut. Jadi di sini kita hanya lihat kepada kita punya image, iaitu di sini, dan kita perlu gerakkan terbalik, iaitu kita kena gerakkan yang depan dahulu baru kita gerakkan yang hujung. Dan kita lihat yang pertama sekali iaitu tabdil V. Jadi pertama sekali kita akan gerakkan dahulu tabdil sebab kita nak carikan objek. Jadi kita pilihkan mana-mana satu bucu untuk kita gerakkan. Contohnya pilihkan bucu ini dan kita kena gerakkan tabdil dahulu, iaitu pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kita mesti lukiskan dahulu mana garis Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1 tu kita lihat kepada Y dan lepas tu carikan 1 tu di sini. Maka kita lukiskan satu garisan lurus pada Y sama dengan 1. Dan kita lihat di mana dia punya objek. Disebabkan di sini ini adalah image lah, kita perlu jalan secara terbalik. Jadi untuk pantulan tu sebenarnya sangat mudah aja lah, iaitu kita kirakan jaraknya di sini 1, 2, 3. Jadi di atas tu 1, 2, 3. Jadi kita tandakan setiap bucu tu. Dan untuk bucu seterusnya di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kirakan jarak tu. Dan kalau untuk pantulan tu sebenarnya sangat mudah untuk kita lukiskan kita punya image, iaitu kita akan hasilkan image yang sama bentuk dan sama size, cumanya adalah terbalik. Jadi kita kirakan panjang garisan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita lukiskan ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu garisan yang sengit tu, kalau susah nak lukis tu, kita boleh sambungkan garisan yang lurus dahulu, iaitu sebelah ni 1, 2. Jadi 1, 2. Lepas tu baru kita sambungkan garisan yang sengit tu. Dan perhatikan untuk garisan yang sengit tu, bentuk tu dia adalah melalui setiap simpang. Maka kita akan lalu setiap simpang tu seperti ini. Jadi yang ini adalah kita punya G dengan satu tanda saja, iaitu image yang pertama atau objek bagi transformasi yang kedua. Selepas tu baru dia gerakkan V, iaitu putaran 180 darjah pada asalan. Jadi kita tandakan kita punya asalan dahulu dan dia akan putarkan 180 darjah. Jadi 180 darjah tu sangat mudah aja lah, iaitu satu garisan lurus. Jadi kita akan sambungkan contohnya bucu ini dengan garisan lurus ke sebelah. Dan kita akan dapat sampai sini. Jadi kita sudah berjaya untuk sambungkan satu bucu yang sepadan. Maka jawapannya semestinya adalah F lah. Jadi kalau anda tak yakin, anda juga boleh sambungkan dengan bucu lain dan kita akan nampak dia memang dalam bentuk garisan lurus. Jadi dia memang jawapannya lah, iaitu F. Jadi di sini ini adalah jawapan untuk A. Jadi mari kita lihat untuk B pula. Jadi untuk B itu kita ada BT, di mana T itu adalah pembesaran dan V itu adalah putaran. Maka kita perlu gerakkan V dahulu. Dan di sini kita tandakan mana-mana bucu dahulu lah. Contohnya saya tandakan bucu ini. Dan V itu adalah putaran 180 darjah pada asalan. Jadi di sini saya tandakan pusat tu. Disebabkan ini adalah pusat pembesaran. Dan kita lukiskan garisan putus-putus ke sebelah melalui pusat kita.
Jadi ini adalah 180 darjah, maka yang akan gunakan garisan lurus lah. Sambungkan ke sebelah. Dan di sini kita perlu gunakan agak-agak sikit lah sebab garisan tu adalah yang sengit. Jadi kalau kita nak kirakan bentuk L pun boleh sebenarnya, iaitu saya gunakan warna lain untuk saya tunjukkan. Contohnya bentuk L seperti ini. Dan di sini kita ada 1, 2, 3, maka dia pun pergi ke sebelah 1, 2, 3 dan naik atas. Dan kita akan dapat image yang pertama tu adalah di sini, iaitu kita dapat image untuk bucu ini adalah di sini. Walaupun saya panggil ini image sebenarnya ini adalah objek bagi transformasi G2 tanda tu. Jadi kita akan sambung untuk bucu seterusnya. Contohnya saya nak carikan untuk bucu ini. Dan sekali lagi kalau kita gunakan garisan lurus, susah nak jangka di mananya, kita boleh gunakan bentuk L tu. Jadi macam mana gunakan bentuk L tu, saya ajar anda gunakan garisan L seperti ini untuk memudahkan kita kirakan di mana kita punya image-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 naik ke atas. Dan kita punya L tu disebabkan dia sudah putar 180 darjah, dia akan pergi ke sebelah ni 1, 2, 3. Jadi image yang kedua tu di sini. Dan kita boleh sambungkan dua bucu yang kita sudah ada tu, iaitu yang ni. Yang bentuk L tu sebenarnya hanya rujukan anda sendiri sajalah. Maka ini boleh kita padamkanlah supaya tidak terlalu mengelirukan. Jadi kita akan sambung untuk bucu yang lain. Contohnya saya gunakan warna lain untuk lukiskan bentuk L-nya lagi. Jadi di sini saya akan lukiskan bentuk ini L. Macam tu. Jadi 180 darjah tu dia akan pergi ke sebelah ini, iaitu kita kirakan bilangan petak tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan pergi sebelah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu naik berapa? Naik 2. Sebabnya terbalik. Jadi kita akan dapat yang ketiga tu di sini. Jadi ingat ini sebenarnya adalah objek lah, bukan image tu. Sebab kita lakukan satu transformasi, saya biasa sangat cakap dengan image. Sebenarnya ini adalah objek yang asal tu. Jadi kita boleh sambungkan bucu tu. Dan bentuk L tu kita boleh padamkan lah. Sebab nanti terlalu banyak garis tu sangat mengelirukan. Jadi kita tinggal satu lagi, iaitu yang bawah sekali punya. Jadi sekali lagi kita boleh gunakan bentuk L lah. Jadi di sini kalau saya gunakan bentuk L, saya gunakan seperti ini. Dan kita kirakan bilangan petak tu. Di sini ada 8, jadi naik 8. 2, 4, 6, 8. Lepas tu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jadi pergi sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sampai sini. Jadi kita hanya perlu sambungkan setiap bucu tu. Jadi di sini saya sambungkan bucunya. Dan kita akan dapat objek bagi G2 tanda tu, iaitu G tanda. Di sini saya padamkan bentuk L tu supaya tidak mengelirukan. Jadi macam tu. Okey, lepas tu kita lihat lagi objek asal kita dengan gunakan transformasi T. Jadi pembesaran pada pusat 1,4. Jadi tandakan 1,4 di mana? 1,4 di sini dengan faktor skala negatif 2. Jadi kalau kita nampak negatif 2 tu maksudnya dia adalah ke sebelah yang bertentangan. Maka kita sambungkan bucu dengan kita punya pusat pembesaran dan lihat di mana kita bertembung. Jadi macam tu. Kita akan nampak bucu ini bertembung dengan bucu ini. Jadi kemungkinan besar jawapan kita memang C lah. Jadi kita boleh sambungkan dengan bucu lain. Dan kita nampak memangnya akan bertemu lagi dengan C. Maka jawapan kita memang C lah. Dan kita nampak bentuk C itu adalah yang bentuk yang lebih kecil. Iaitu selepas dia dibesarkan 2 kali ganda, dia menjadi G tanda lah. Jadi macam tu lah. Jadi di sini anda perlu mahirkan diri dan anda perlu tahu macam mana kita carikan yang terbalik. Iaitu nak carikan objek lah. Jadi begitulah untuk contoh yang ini. Jadi mari kita lihat contoh 17. Contoh 17, raja di sebelah menunjukkan titik P dan titik Q pada sata kates diberi bawah transformasi A, B dan C. Tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi A, B. Jadi di sini mana titik P kita adalah di sini, yang maka kita mau tentukan image-nya. Dan ingat untuk tentukan image tu kita akan gerakkan transformasi yang belakang dahulu baru kita gerakkan yang depan.
Jadi mari kita lihat yang soalan A itu, iaitu gabungan transformasi AB. Jadi di sini kita kena gerakkan ikut B dahulu. B itu adalah pantolan pada garis Y sama dengan X. Carikan dua titik koordinat dan kita sambungkan. Jadi kita boleh gunakan apabila X-nya sifar, Y pun adalah sifar. Jadi kita boleh tandakan satu titik koordinat di sini. Lepas tu kita ada lagi satu, iaitu contohnya X sama dengan 2, Y pun akan sama dengan 2. Jadi kita sudah ada dua titik, maka kita hanya lukiskan garisan lurus tersebut, iaitu paksi pantolan kita. Dan perhatikan bentuknya, dia memang akan lalu setiap bucu atau setiap simpang tu, makanya akan macam tu. Jadi ini adalah kita punya paksi pantolan. Lepas tu kita akan pantaukan kita punya P ke sebelah. Ingat apabila ni adalah gunakan garisan sengit macam ni, kita akan gunakan pembaris kita, lukiskan satu garisan putus-putus seperti ini. Dan pastikan di sini adalah 90 darjah lah. Maka kita lihat jaraknya memang satu petak, maka ia akan pergi ke sebelah pun satu petak. Dan di sini adalah image yang pertama kita. Dan kalau kita nak tuliskan, kita juga boleh tuliskan yang asal tu P, koordinatnya adalah 6, 4. Selepas kita punya transformasi B, dia sudah sampai P tanda, iaitu koordinat barunya adalah 4, 6. Selepas tu kita perlu gunakan transformasi A, iaitu kita perlu buat translasi negatif 5, 2. Negatif 5 tu dia akan undur 5 dan yang di bawah tu adalah positif 2, maka kita perlu naik 2. Jadi di sini kita gerakkannya. Kita boleh kirakan daripada kita punya peta atau kita boleh gunakan gelombang ni. Gelombang ni sebenarnya tak payah kita tunjukkan lah. Jadi saya tunjukkan untuk anda semua faham saja. Di sini gerak 5 kali. Selepas tu naik 2. Selain daripada guna gelombang ni, anda juga boleh gunakan garis lurus lah. Jadi di sini akhirnya dia sampai di sini. Jadi kita kena bacakan koordinatnya, iaitu koordinat di sini adalah negatif 1 dan 8. Jadi begitulah jawapan untuk A. Jadi seterusnya kita lihat untuk B pula, iaitu gabungan transformasi BC. Jadi di sini kita perlu gerakkan C dahulu, baru kita gerakkan B. Jadi untuk gerakan C pula, kita perlu putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 58. Jadi kita kena tandakan dulu di mana kita punya pusat, iaitu 58. Jadi anda mesti kena pandai untuk bacakan titik koordinat lah. Jadi macam tu, selepas tu kita sambungkan kepada P. Dan sekali lagi kita nampak ni adalah garisan sengit. Dan ingat apa yang saya cakap sebelum ni untuk garisan sengit tu. Kalau anda tak pandai untuk lihat garisan sengit tu, anda boleh gunakan bentuk L. Jadi di sini saya gunakan bentuk L untuk tunjukkan. Contohnya saya gunakan bentuk L seperti ini. Dilukiskan bentuk L. Dan dia akan pusing ikut arah jam 90 darjah. Maka daripada pukul 6 ni, dia akan pergi ke tanda 9. Dan kita perlu kirakan bilangan petak tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan dia akan sengit ke sebelah ni, dia akan sama juga sengit ke sini. Jadi di sini kita ambil P tu akan sampai sini image-nya. Jadi di sini kita boleh bacakan koordinatnya lah. Jadi di sini saya akan tuliskan dahulu koordinatnya. Jadi P asalnya adalah 6, 4. Jadi selepas putaran tu dia akan sampai ke image yang pertama dan sekarang koordinatnya adalah 1, 7. Dan selepas tu dia kena gerakkan ikut transformasi yang depan, iaitu B. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Jadi tadi kita sudah tahu macam mana lukiskan garisan Y sama dengan X. Jadi lukiskan garisan ni dan kita lihat di mana dia image di bawah pantulan ini. Jadi kita kirakan kita ambil jarak daripada paksi pantulan. Ingat gunakan pembaris kita dan lukiskan satu garisan putus-putus seperti ini. Jadi kita boleh kirakan ikut simpang yang dilalui, iaitu 1, 2, 3. Jadi dia akan panjangkan garisan putus-putus tu ke sebelah. Dan di sini 1, 2, 3. Jadi kita punya image tu adalah di sini. Jadi kita bacakan koordinatnya P, image-nya 7, 1. Jadi macam tu lah. Inilah jawapan untuk A2. Selepas tu kita lihat pula apakah soalan bagi B. Jadi B diberi bahawa titik Q ialah image bagi titik K di bawah transformasi CA. Tentukan titik K.
Jadi K itu adalah kita punya objek lah. Sekarang kita nak tentukan objek kita perlu gerakkan secara terbalik, iaitu gerakkan ikut C dahulu, baru ikut A. Jadi mari kita lihat soalan tu. Jadi kita punya pusat putaran untuk C itu adalah 58. Jadi di sini tandakan 58 dahulu. 58. Dan disebabkan yang asal tu adalah ikut arah jam, maka kita perlu terbalikkan dia menjadi lawan arah jam. Jadi kita akan sambungkan dulu bentuk L tu, sebab ni bahagian yang sengit tu lebih mudah kita gunakan bentuk L lah. Jadi di sini ikut arah jam tu akan lawan arah jam, iaitu datang sebelah ni, pergi ke 3 ke bawah dan tandakan di sini. Kita punya K tanda, dan di sini kita perlu gerakkan lagi A, jadi translasi negatif 52. Jadi untuk translasi negatif 52 tu kita perlu buat terbalik juga, iaitu kita nak carikan asal tu. Maksudnya kita perlu jalan secara terbalik, maka ini adalah 5 negatif 2. Ke depan 5, lepas tu turun 2. Jadi ke depan 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan turun 2, 1, 2. Jadi inilah koordinat asal kita, iaitu K. Jadi kita boleh tuliskan jawapan kita. K itu koordinatnya adalah 9, 3. Jadi begitulah jawapan untuk B. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi 5.3b ini kesan sifat kalis tukar tertib. Maksudnya adalah kalau kita tukarkan tertibnya. Contohnya gabungan transformasi AB dan BA. Kalau kita hasilkan imej yang sama untuk kedua-dua ni, maksudnya dia adalah mematuhi sifat kalis tukar tertib. Jadi di sini ada sedikit penerangan, mari kita bacakan. Suatu gabungan transformasi AB mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA adalah sama. Macam tu saja. Dan untuk situasi yang kedua pula adalah suatu gabungan transformasi AB tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib jika imej di bawah gabungan transformasi AB dan gabungan transformasi BA tidak sama. Jadi macam tu saja. Jadi kalau dia mematuhi, dia punya imej tu akan sama untuk apabila dia diterbalikkan. Macam tu saja. Jadi mari kita lihat satu contoh, dan contoh di sini saya hanya terangkan sepintas lalulah. Jadi contoh 18 ni kita perlu tentukan sama ada setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Jadi apa yang kita perlu buat tu sebenarnya agak mudah aja. Kita hanya lukiskan imej di bawah transformasi yang diberi tu. Lepas tu kita terbalikkan gabungan transformasi itu, iaitu BA, dan kita semak adakah imej tu pada kedudukan yang sama. Kalau pada kedudukan yang sama tu maksudnya dia mematuhi. Kalau tidak berada di kedudukan yang sama tu, maksudnya dia tidak mematuhi. Jadi kita lihat penyelesaian di sini untuk soalan A. Jadi di sini dia akan gerakkan ikut transformasi AB dahulu dan kita dapatkan imej akhirnya di sini. Dan untuk kita terbalikkan gabungan transformasi BA itu, kita dapati imejnya pada kedudukan ini. Jadi jelas sekali imej tu sudah berada di kedudukan yang berbeza. Maka di sini dia tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Jadi untuk B pula, kita lihat imej yang kita dapat untuk BC dan juga CB, dan kita dapati kedua-duanya berada di kedudukan yang sama. Walaupun imej yang pertama tu berlainan, tapi imej akhirnya dia pada kedudukan yang sama. Maka gabungan transformasi BC ini mematuhi sifat kalis tukar tertib. Jadi begitu saja untuk contoh ini. Mari kita lihat bahagian yang terakhir, iaitu bahagian memerihal gabungan transformasi. Jadi untuk 5.3, memerihal gabungan transformasi ini sebenarnya adalah sama maksud dengan menghuraikan gabungan transformasi. Jadi sebelum mahir untuk gabungan transformasi ini, anda mesti kena mahir dahulu 4 jenis transformasi yang pernah anda belajar. Jadi kita boleh imbas kembali dengan lihat jadual di sini. Jadi kita mula daripada objek dan kita ada dua kesudahan yang mungkin untuk kita punya imej, iaitu sama ada dapat imej kongruent atau imej bukan kongruent. Dan anda perlu faham kongruent tu maksudnya adalah bentuk yang sama dan saiz yang sama. Jadi untuk imej yang kongruent tu kita ada dua kesudahan yang mungkin lagi, iaitu orientasi bentuk sama. Jadi orientasi itu maksudnya adalah susunan lah. Contohnya kita ada orientasi seperti ini, segitiga. Kalau kita ada orientasi yang sama tu, maksudnya dia masih lagi dalam kedudukan yang sama macam ni.
Jadi ini adalah orientasi yang sama. Jadi orientasi bentuk songsang tu macam mana pula? Jadi bahagian ni sebenarnya anda pernah lihat sebelum ni lah, iaitu pantolan lah. Jadi terbalik semua. Jadi untuk orientasi bentuk yang sama tu, kita ada lagi dua kesudahan yang mungkin, iaitu jarak di antara setiap titik sepadan tu adalah sama, iaitu translasi. Jadi untuk translasi itu sebenarnya dia hanya gerakkan ke depan, belakang atau ke atas atau ke bawah. Itulah kenapa anda akan perhatikan jarak antara setiap bucu sepadan tu dia adalah sama. Jadi untuk yang tidak sama tu dia adalah putaran lah. Sebab kenapa? Kalau apabila diputar tu memang anda akan perhatikan setiap titik yang sepadan tu dia adalah berlainan jarak sudah. Jadi untuk yang orientasi bentuk songsang tu tadi sudah cakap ni adalah pantolan lah. Untuk imej yang bukan kongruent tu sebenarnya dia adalah serupa dan saiz berbeza, iaitu pembesaran lah. Jadi di sini sebenarnya kita nak imbas kembali 4 jenis transformasi yang pernah kita belajar lah. Jadi semasa kita memerihal gabungan transformasi ini, kita mesti kena tahu jenis transformasi dan apakah ciri-ciri yang perlu disebut dalamnya. Jadi mari kita lihat satu contoh yang terakhir, iaitu contoh 19. Dalam raja di bawah, E tanda ni ialah imej bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Jadi di sini kita mesti kena sebutkan T dahulu, barunya S. Jadi perihalkan transformasi T. Jadi di sini kita perlu kaji apakah jenis transformasi yang mungkin untuk gambar raja ini. Jadi di sini kita lihat saiznya sudah berubah. Jadi semestinya kita akan melibatkan pembesaran. Dan selepas tu kita lihat pula dia sudah dalam keadaan yang macam terbalik. Jadi untuk terbalik tu dia mungkin untuk pantolan atau putaran. Jadi kita lihat dulu adakah mungkin dia adalah pantolan. Jadi kalau pantolan tu kita hanya mungkin dapatkan bentuk yang seperti ini. Dan kita lihat satu persatu adakah yang mungkin macam tu ke tidak. Jadi dia boleh dapat macam tu atau bentuk macam tu. Dan kita lihat memangnya masih lagi berbeza. Maka ini bukan pantolan dan kalau bukan pantolan semestinya dia adalah putaran. Jadi untuk putaran tu apa yang kita perlu tentukan, kita mesti tentukan di mana pusatnya, lepas tu di mana arahnya atau arahnya iaitu ikut arah jam atau lawan arah jam dan juga berapakah diamnya sudut putaran tu. Jadi kita perhatikan bentuk di sini, kita dapatnya adalah terbalik. Jadi di sini kita boleh jangkakannya adalah 180 darjah lah. Sebab kalau adalah 90 darjah, dia hanya mungkin seperti ini. Jadi memangnya adalah bentuk yang lain lah. Jadi selepas kita sudah tahu dua jenis transformasi ini terlibat, jadi kita perlu tahu putaran ni mesti berlaku dahulu, baru pembesaran. Iaitu T kita adalah putaran dan S kita adalah pembesaran. Jadi kita perlu tentukan kita punya imej pertama itu di mana. Jadi kita sebenarnya boleh buat jangkaan sendirilah. Contohnya saya boleh lukiskannya dalam di sini dan kita cuba tentukan adakah dapat ditentukan pusat putaran dan juga sudut putarannya. Jadi saya akan cuba sambungkan bucu yang sepadan tu dan lihat macam mana. Dan ini adalah garisan lurus, maksudnya kemungkinan kita punya sudut putaran tu adalah 180 darjah. Jadi untuk sudut putaran yang 180 darjah tu, kita boleh sambungkan mana-mana dua bucu sepadan dan lihat di mana persilangannya berlaku. Dan titik persilangan tu adalah kita punya pusat putaran tu. Jadi di sini pusat putaran kita adalah di sini iaitu titik persilangan ini. Jadi kita boleh bacakan koordinatnya iaitu -2, 6. Dan kita lihat jaraknya memang sama iaitu di sini adalah 3. Ini pun adalah 3. Jadi maksudnya ini memang betul lah. Jadi kita boleh perihalkan transformasi yang pertama tu kita mesti sebutkan T ialah putaran pada pusat. Jadi kita mesti sebut pusat -2, 6. Di sini disebabkan dia adalah 180 darjah. Arah tu tidak penting lah sebab ikut arah jam atau lawan arah jam tu dia tetap pada imej yang sama. Jadi kita hanya perlu sebut dengan sudut 180 darjah. Macam tu saja. Jadi kita perlu sebut macam tu lah. Untuk S pula kita lihat ni adalah pembesaran. Jadi S ialah pembesaran. Dan untuk pembesaran apa yang kita perlu tentukan? Ada dua benda yang penting iaitu di mana kita punya pusat dan di mana kita punya
faktor skala. Macam tu, iaitu berapa kali dibesarkan. Dan kita nampak image tu memang lebih besar daripada objek. Maksudnya dia nilai tu lebih dari 1 lah. Dan macam mana kita tentukan pusat tu? Kita sambungkan mana-mana 2 bucu saja dan kita lihat di mana persilangannya. Memang kita punya pusat tu di dalam lah. Jadi pusat kita adalah di sini, iaitu kita bacakan koordinat tu 1, 6. Jadi kita hanya tuliskan pembesaran pada pusat 1, 6 dengan faktor skala. Skala, dan kita boleh tentukan nilainya dengan bahagikan mana-mana 1 lah. Contohnya kita boleh bahagikan yang ini. Ini image-nya adalah 2. Di sini objeknya 1. Maka 2 bagi 1 tu adalah 2 lah. Macam tu saja. Seterusnya, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Jadi kalau kita nak gunakan 1 kali saja untuk dapatkan bentuk kita cuba untuk lihat adakah boleh dilakukan dengan 1 kali sahaja. Jadi kalau 1 kali sahaja, ini memang melibatkan pembesaran lah. Jadi apa yang kita perlu buat tu, kita cuba untuk sambungkan bucu yang sepadan tu dan lihat di mana kita punya pusat pembesaran tu. Jadi kita sambungkan dengan garisan putus-putus dan sambungkan sebelah ini. Dan kita punya pusat tu adalah di sini. Jadi kita bacakan koordinatnya adalah -3, 6. Jadi ini adalah pembesaran pada pusat -3, 6 dengan faktor skala. Dan kita lihat untuk pembesaran di sini, disebabkan dia adalah pada arah yang bertentangan, maksudnya dia akan melibatkan negatif. Dan disebabkan dia adalah 2 kali lebih besar, maka dia adalah -2. Berjadilah kita tukarkan transformasi ST itu dengan satu transformasi sahaja, iaitu pembesaran pada pusat -3, 6 dengan faktor skala -2. Jadi begitu saja untuk bahagian gabungan transformasi ini, iaitu dalam bahagian ini kita sudah belajar macam mana untuk tentukan image atau objek bagi gabungan transformasi. Selepas tu kita juga belajar tentang sifat kalis tukar tertib, iaitu apabila kita tukarkan kedudukan transformasi kita masih hasilkan image yang sama. Akhir sekali kita juga belajar tentang memerihal gabungan transformasi, iaitu kita nak huraikan apakah jenis transformasi yang terlibat dalam suatu gabungan transformasi. Jadi untuk bahagian ni, anda mesti kena mahir dahulu 4 jenis transformasi yang anda pernah belajar sebelum anda dapat buat. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jadi saya harap video ini dapat membantu semua untuk memahami sedikit mengenai gabungan transformasi ini. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.